Qala asy-syarihu Asy-Syaikh Ibrahimul Baijuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Wa qawluhu man taqal bisukunil lami lil wazni raddun liqaulihim la nusallimu adamal arabi li jawazi annahu yantaqilu min jirmin ila jirmin akhara. Masih lagi duk menerangkan kata nazim pada menyebutkan matalib yang 7 dengan katanya Zaidum maqama man taqal makamuna man fakkala udma qadimil lahana. Jadi betul kata Zaidun dengan makna Zaidun, ia panggil isbahkan di jirim itu ada sesuatu yang lebih di atas jirim yang dikatakan Arab. Sebab akal tak terima putus. Sebab akal tak terima kata balik jirim itu sunyi langsung daripada segala Arab, segala sifat. Sebab tidak ada suatu jirim pun yang boleh sunyi daripada sifat. Paling yang kita nampak sekalinya gerak diam. Sekalipun gerak diam ni perkara bahasa kira-kira yang panggil amru i'tibari. Tapi tak ada satu jirim pun yang boleh sunyi daripada kedua semua sekali. Itulah kata ada, kita kata ada tak ada. Itulah menunjuk kata ada zaid yang lebih di atas jirim. Kemudian zaid itu nak cara itulah yang kita dak panggil arak sifat tu. Sebelum tu kita tahulah sebut arak tu dia umum. Istilah lain pada ulama usuluddin perkataan arak tu umum pada sifat. Nama arak tu umum, sama ada yang reti tak ada kira lah. Tu istilah hukama, istilah ulama maqulat. Adapun kalau istilah usuluddin tu nak panggil arak khas bagi sifat baharu, sifat yang bahasa ada ya. Tu baru panggil arak. Kalau sifat ia bahasa reti saja dia tak panggil arak. Tu dalam istilah ulama usul. Maka kalau kita misal di diri kita agak warna, tu panggil arak. Putih hitam masalan. Suara, tu panggil arak tu. Dapat dengan bacaan indera pendengar. Apa dia tu sentuhan sejuk panas. Tu panggil arak tu. Dapat dengan sentuh. Apa dia lagi segala bauan. Tu arak tu. Kerana semua tu yang ada, ya bahasa ada tu. Dan satu laginya segala rasa kecapan masing-masing manis. Tu arak tu. Ada pohon ia reti macam bulat, tinggi rendah, bulat kepek, tu dia tebal nipis. Itu bahasa reti. Bahasa reti tak panggil arak. Dalam istilah ulama usul dia panggil sifat saja. Tu umum, sifat daripada arak. Ada pohon kita dak kecek ni tu istilah ulama maqulat ataupun istilah hukama dia panggil. Hadisi mereka ini panggil arak semua. Lain pada jirim sifat yang 9 tu panggil arak 9. Tu dia dalam istilah mulai. Maka bila nak faham situ dulu supaya tak peling kita dak sebut arak takut dak peling arak kan gerak dia bukan bahasa ada hagana panggil arak. Takut peling situ. Lalu kita jaga ni dalam apa dia
dalam panggilan ulama lain pada usuluddin. Dia panggil arak semua. Tinggi rendah pun panggil arak, gerak dia pun panggil arak, duduk bangun, tunduk bengah, panggil arak semua. Itu dia. Maka kita masuk semula. Kalau gitu dia satu jirim tak sunyi daripada arak. Tidak ada satu jirim pun yang sunyi langsung daripada arak. Tu kata Zaidun. Kemudian Zaidun saat ni tu, suatu yang lebih yang dikata arak tu, maqama, tidak berdiri dengan sendiri. Kalau hak yang berdiri dengan sendiri, dia tak panggil arak, dia tak panggil yang lebih. Hak tu kena ke jirim sendiri hak tu. Hak yang berdiri dengan sendiri tu jirim. Yang tak berdiri dengan sendiri itulah dia arak. Kita sebab begitu. Yang ketiga, nak cara mantaqal. Dhabit bacanya wa qauluhu, dan katanya, kata musanna, kata nazim, ataupun ba'dihim. Kata mantaqal dibacakan bisukunil lami, dengan pematil lam. Asalnya tempat ni bukan tempat mati, kerana intaqala fi'il madhi bina tafattah, tak ada sabit dengan wakah apa gak, kena zahir lah. Tiba-tiba di sini baca dengan mati lam tu. Tak ada kerana lain, lil wazni. Kerana itimba dengan lagu syair. Zaidum maqa maman taqal makamuna. Itu saja. Betul kata mantaqana ya ana. Jadi kata arak tadi itu mantaqala, tidak beralih, tidak berpindah ia dari satu jirim. Tidak berpindah, tidak beralih dari satu jirim. Misalnya gerak batu ataupun diamnya batu, maka dia tidak boleh berpindah daripada satu batu kepada satu batu yang lain. Tak. Kalau gitu gerak batu ni hak ni, hak gerak batu ni hak nu suku, bukan gerak ni gi kenung. Tu kena kita isbat situ dulu. Kita kena menafikan berpindah. Kita kena nafikan berpindah. Jirim tidak arak tidak berpindah. Hanya bila dia terhurai daripada jirim habis, bukan berpindah dah. Jadi kita kena nafikan berpindah. Supaya kita tengok satu-satu jirim duk berubah dah. Jirim duk berubah dari gerak kepada diam. Bila dia mari ke diam, gerak tadi habis, hilang. Manakala datang gerak, diam tu hilang, bukan berpindah dah. Demikianlah kita cakap warna. Dan kita cakap pulaknya apa dia tu, sentuhan air sejuk, tu sejuk, tu arak. Manakala kita rebuh, kita jerai di atas api, kita panas dengan api, air tu panas, datang panas, sejuk, hilang, bukan berpindah dah. Tu dia. Lepas tu panas tu kita pada api. Lepas tu lama-lama datang kau sejuk, sejuk datang, panas tu hilang, bukan berpindah dah. Begitu dulu. Tu mantaqal. Demikianlah misalnya dengan warna-warna. Maka perkataan mantaqal, tidak berpindah ia Zaid. Kita menafikan berpindah daripada arak tu, itu raddun. Qauluhu tu ialah nak menolakkan liqaulihim, akan kata mereka itu, kata al-falasifati, orang falasifah kata la nusallimu adamal aradi. Kami, dia kata tidak taslim, kami tidak terima, kami tak jom, kata adamal aradi, akan tidak, akan ketiada arak. Sini kena terkedir apa ni? Akan adamal aradi, kena terkedir adaman tiqalil aradi, kena terkedir mudah situ. Supaya atas tadi la nusallimu adamal aradi, adama qiyamil aradi binafsi, kenapa situ? Tidak berdiri arak dengan sendiri, kami tak jauh, dia kata. Tolak lagi dengan kata maqamah, arak tak berdiri dengan sendiri. Ada pun ni orang falsafah kata
kami tidak terima kata adamal aradi ni, adaman tiqalil aradi, kata tak berpindah arak ni kami tak jauh, kami tak terima kata arak tak boleh berpindah. Kita kata tak, arak tu tak berpindah. Kita kata arak tu tak berpindah, dia kata tak berpindah tu kami tak terselit. Dia kata maka nak tolak atau tak, arak ni tak berpindah, kita nafi intiqal. Sebab apa? Dia kata kami tak taslim, kami tak terima, kami tak jauh kata arak tak berpindah. Li jawazi annahu, kerana boleh jadi bahwasanya arak itu yantaqilu, berpindah ia, beralih ia, teralih ia, min jirmin, dari suatu jirim ataupun dari satu jirim, ila jirmin akhara, kepada satu jirim yang lain. Tu dia. Boleh jadi dia kata. Tengok pedah. Duk di jirim lada. Manakala kita ketika, tengok tu, pindah pergi kepada jirim lidah. Kalau kita bubuh dalam sayur, budu, tu jirim. Air budu, jirim. Arak dia tu masin. Tengok padanya. Lepas tu pedah. Pedah duduk di jirim lada. Bila kita penyek lada, pedah pergi ke budu. Bermakna kata pedah arak yang ada di jirim lada berpindah pergi kepada jirim air budu dan sebagainya. Tu. Kita kata tak. Kita kata tak berpindah. Lepas tu dalil kata tak pindah tu mana? Wa dalilu annahu la yantaqilu, dan bermula dalil yang menunjukkan atas bahwasanya jirim dan arak la yantaqilu, tidak berpindah ia itu, dalilnya ialah annahu, itu khabar, dalilum tada, annahu, bahwasanya ji'at arak fardu tekedi lawin taqala, kalau berpindah ia ay min jirmin ila akhar. Ambil honu mari. Hazah muta'alliq kerana maklum dah. Dalil kata arak tu tak berpindah tu bahwasanya arak fardu kedila win taqala, kalau berpindah ia arak tu min jirmin ila akhar, katakan sebagaimana kamu kata, tuju pada buat falsafah, lakana, nascaya adalah ia arak itu, lakoh dia dulu, imam binafsihi, ambil khabakana dulu, nascaya adalah ia arak tu yang berdiri dengan sendiri, kalau boleh pindah gak. Ketika mana? Lakana, nascaya adalah ia arak ba'da mufaraqatil awwali, kemudian daripada bercerai akan al-jirmil awwali, kedia mudah dulu. Tu kedia mausuh, kedia mausuh. Ba'da mufaraqatil jirmil awwali, kemudian daripada bercerai akan jirim yang pertama, arak kemudian pada bercerai akan jirim yang pertama, wa qabla wusulith tsani, wa qabla wusulihi ilal jirmith tsani, nanti dia gitu. Dan sebelum, kalau wasalahu muta'addi pun ada, tak apalah. Wa qabla wusulil jirmith tsani, dan sebelum sampai kepada jirim yang kedua. Tu dia panggil ketika tu jadilah ia arak qaimam binafsihi. Khabakana. Tengok ibarat usah molek dulu, pas tak apa masalah. Sekali lagi, jadi tak, kalau orang falsafah dia kata kami tak jom kata arak tak berpindah, kerana boleh jadi arak tu berpindah dari satu jirim kepada satu jirim yang lain. Kalau kita nak buat misal dengan untuk balik dia sementara agak pemisal pedah tadilah. Dan kita misal warna-warna lah. Warna merah yang ada di sumber, kita kata. Bila kita ambil wah dalam air, merah air. Kita katakanlah carilah apa-apa lagi yang seumpama tu cap, yang berwarna putih.
Bila kita tuah di dalam air, bacuh dengan air, capur dengan air, maka air tu juga turut jadi putih. Nampak-nampaknya warna putih yang pada mula dia dijirim cak, tiba-tiba beralih pindah duk pada jirim air. Misal lagi, cari lagi. Ni kita nak duk balik falsafah dulu. Ni orang falsafah kata arak tu berpindah dari satu jirim ke satu jirim yang lain. Dan misal tadilah rasa masin yang pada mulanya ada di jirim garam. Kemudian kita ambil buah dalam sayur. Masin hidup di kuah sayur. Cuba kita tengok. Takkan berpindah? Itulah. Baik. Balik ni jawab. Tak boleh nak itlaq begitu. Tak boleh nak itlaq begitu. Kata apa dia arak tu ialah berpindah semata-mata. Tak boleh nak itlaq begitu. Dengan dalilnya, dengan dalil bahwasanya wa dalilu annahu. Yani dalilun ala annahu kan nak kedira. Dan baru mula dalil yang menunjuk atas bahwasanya arak itu la yantaqilu, tak berpindah dari satu jirim kepada jirim lain tu ialah annahu bahwasanya arak fardu terkedil lawin taqala, kalau berpindah ia dari satu jirim ke satu jirim lain, sebagaimana kata kamu, sebagaimana sengkau kamu, hei ahlul falsafah. Tujuh lagi menggaduk batah ni. Kalau balas tu jawab lau lakana, nascaya adalah ia ataupun jadilah ia, boleh katakan nama nasara, nascaya adalah ia arak ba'da mufaraqatil jirmil awwali, kedih kemudian daripada bercerai akan jirim yang pertama, wa qabla wusulil tsani, wusulil jirmi tsani, dan sebelum sampai kepada jirim yang kedua. Jadilah arak itu qaiman bi nafsihi, jadi yang berdiri dengan sendirilah. Tadi kita nafi dah arak tak boleh berdiri dengan sendiri. Kita buat misal nak mudah masa nampak dengan mata. Ni patut ni jirim dek tu. Ni satu jirim jari ni kita jari telunjuk, satu jirim, jari tengah, satu jirim. Ni jirim lain-lain. Kita katanya putih ataupun merah jari kita ni. Ni arak. Merah ni pindah pergi ke jari tengah. Maka ba'da mufaraqatil awal, kita kata merah tu terpecah daripada jari ni gi. Tu ba'da mufaraqah. Terpecah daripada jari ni hagi. Tu ba'da mufaraqah. Sebelum nak sampai sini dah, apa yang buat dia? Tu dia. Kita nak misal jirim sama jirim, burung masa dia duduk terbang tu, daripada satu pokok ke satu pokok, dia dah ingat, dia encak. Itu panggil encak. Cak. Dia pada cak tak ada hal ni. Pru. Dia. Lepas pada dia bercerai sini, pru. Sama tak nak cak hal lain dah. Qaiman bi nafsihi. Gak jirim tak apalah. Nu jirim burung duk ingat di atas jirim batai kayu. Lepas tu dia terbang daripada batai kayu ni, sebelum sampai ke batai kayu tu nama dia tu bercerai. Tak apalah jirim. Ni arak supaya kita lopak, kita duk dah batas balik ni. Nak gini, nak lakoh tali sungai atau nak lopak luah. Kita pergi. Kita becek daripada tebing ni, sama tak nak sapa tebing sana tu kata luas syok. Nama bawa diri. Tak apalah jirim. Jirim kita lopak mari daripada tebing balik sini, nak seberai sana, nak lopak pergi ke seberai sana. Tak apalah, ni masalah putih tinggal daripada satu jirim nak pergi ke satu jirim lain. Ketika tu ya qaiman bi nafsihi lah. Kalau berpindah ke? Kalau kita hak saat ni, lada saat ni. Masin saat ni yang duduk di jirim garam, manakala kita bubuh dalam sayur, pindah hidup ke jirim air pula. Tu jirim lain tu. Pedah tadi pada mula duduk di jirim lada, manakala kita penyek mari dalam wudu, pindah pergi kepada jirim air wudu dan sebagainya. Kalau kita ketik dengan apa dia tu, ketik dengan lidah pun pindah daripada jirim lada kepada jirim lidah. Pedah sampai air mata berat. Tak pindah itu. Di sini tubik dua pendapat tu. Sini tak ada rakyat apa ni nah. Hak tempat kita besar dia panjang. Dia panjang lagi kecek masalah ni. Setengah ulama jawab kata hak berpindah tu hak renggih.
hak rengeh. Seperti kita buat isyarat rengeh lagi ni, dua jari ni putih di jari ni nak pergi ke sini, tu rengeh ada. Kalau rapak begini, kalau rapak gini khilaf dua pendapat ulama. Kalau itu jirim lada, rapak kita ambil gigi, tak rapak. Jirim lada dengan jirim gigi, jirim lidah, alio, gigi kerak dah selalu. Tu apa tu? Kata setengah hak tu bukan berpindah. Kerana terlalu rapak tak ada rengeh dah. Nak panggil pindah ni mufarakah. Bercerai, becek daripada satu jiring ke satu. Bermakna dua jiring je rengeh. Ni kalau dua jiring rapak, lada, mek gigi kerak, je rapak. Tu tak apa. Setengah kata dak. Allah Ta'ala menjadi sabab bila kita kikir lada, Allah menjadikan pedah di alio kita tu sabab kikir lada. Jadi dia amal arak lain juga. Khilaf situ. Ada perkara hak rengeh, tak ada khilaf lah. Sebab membawa pada berdirinya dengan sendiri. Mustahil sifat berdiri dengan sendiri. Tu dia. Kerana berdiri dengan sendiri ni sifat nafsiyah bagi jirim. Sifat nafsiyah bagi jirim ataupun secara umumnya zat. Sebut kata zat, sifat nafsiyah dianya berdiri dengan sendiri. Manakala arak ataupun sifat mesti berdiri di yang lain. Kalau katalah arak tu berpindah dari satu jirim kepada satu jirim lain, bermakna selepas pada dia bercerai dengan jirim pertama, sebelum nak sampai ke jirim kedua, ketika tu panggil berdiri dengan sendiri. Itu mustahil. Ada apa kalau dua jirim yang rapat? Dua pendapat. Kata setengah ya berpindah, tapi tak bawa pada berdiri sendiri. Kan yang rapat gini, serah, orang panggil serah. Orang panggil serah maksud. Tak kalau dua jirim tu rapat, serah. Tengok tu kita penyek lah dokong-dokong dah. Siapa pedah ni serah di tangan kita. Hingga kita tek tangan pun pedah. Tak nak ditek lada dia. Bila kita duk main lada. Main lada, pedah lekat orang kata pedah lekat tangan. Kata orang panggil. Pedah lekat tangan orang kita duk main lada. Jirim lada, pedah tu arak. Kita duk penyek lada, pedah lada lekat di tangan. Tu apa kan dia rapat. Jirim lada dengan jirim tangan kita duk penyek. Nanti panggil lekat. Maka nak tahu kata pedah hak lekat tangan tu, pedah hak nung ko ana mari di tangan. Situ. Pedah hak di lada nung ko mari lekat di tangan kita. Kata setengah lama, ya. Kata setengah lama, dak. Ni pedah lain, bukan pedah hak duk lada. Allah Taala menjadi di tangan sabab mai lada. Itu dia. Satu kan kata ya. Apa ya? Tak panggil pindah, tak apa. Kerana tak hak tak lehnya berpindah yang membawa kepada berdiri dengan yang sendiri. Kenapa molek situ? Habis kalau gitu, inilah jadi orang falsafah kata apa nama Arab boleh berpindah. Kita kata tak boleh, kerana berpindah itu membawa kepada dia. Tengok di ilak dia, tengok di jawab dia tu. Lawin taqala lakana kaitnya ba'da mufaraqatil awwali dan wa qabla. Pada situ kalau rapat tak ada apa. Dia panggil berjangkit, kita panggil. Jangkit bila duk rapat panggil berjangkit. Itu bukan berpindah. Bukan berpindah yang membawa kepada berdirinya dengan sendiri itu tidak. Hak tempat batalnya berdiri arak dengan sendiri. Sebab dia kata kalau lawin taqala lakana ba'da mufaraqatil jirmil awal wa qabla wusulil jirmil tsani tu lakana arak tu qa'iman bi nafsihi wa qad batala. Ada tu termin sikit lagi. Wa qad batala. Padahal sungguhnya telah batal ia qiyamuhu bi nafsihi. Nak tak situ pun tak apa. Nak kata gini tak apa. Wa qad batala ay kaunuhu qa'iman bi nafsihi. Apa ya? Ambil masdar kana sekali dengan dhamir. Ay kaunuhu qa'iman bi nafsihi. Itu sudah batal. Batal di mana? Qabla zalika, sebelum daripada itu. Mana sebelum pada itu? Iaitu hak pada kata ma qama. Mana iaitu hak huraian di atas. Iaitu pada kata baris yang kedua dari bawah sekali hak mula baca saat ni. Wa dalilu annahu la yaqumu bi nafsihi. Annahu, dalil kata arak tak berdiri dengan sendiri. Annahu, bahwasanya la yuqalu sifatum min ghairi mausufin.
tidak diterima akal tu kana kila yuqalu, tidak diterima akal satu sifat daripada tiada mausuf. Kita tak terima akal nak sebut putih tidak ada yang. Kita tak terima akal nak sebut kata bergerak dengan tidak ada yang bergerak. Fala yuqalu harakatun min ghairi mutaharriki. Tu dalil lepas dah tu. Menunjuk kata batal tu kana qabla zalika. Wa qad batala, dan padahal sungguh telah batal ia kaunuhu qa'iman bi nafsihi ataupun qiyamuhu bi nafsihi, qiyamul araq bi nafsihi sudah batal qabla zalika, sebelum daripada zalikal mazkur. Mana qabla zalika? Taknilah pada fi qaulina, pada kata kami, wa dalilu annahu la yakum min nafsihi ila akhirih. Habis. Berapa dah tu? Baru 3. Zaidum maqama man taqal. Baru 3 baru. Sambung. Wa qawluhu ma kamuna, dan bermula katanya kata musannif ma kamuna. Mana pi lepas ni? Kamuna fi'il madhi alih itlaq, bukan alih dhamir tasniyah gapo dak. Kamuna yakmunu. Kumunan. Tu dia. Kamuna yakmunu. Kalau kira sarah gak kita panggil bab yang kelima dalam pengajian ilmu sarah. Ain fi'il madhi dhammah, ain fi'il mudhari' dhammah. Tu dia. Kamuna yakmunu, kumunan masdar dia. Kalau gitu tambah alif, semata-mata alif untuk melepaskan suara dalam laguan syair. Zaidum maqama man taqal makamuna. Faedah dia boleh buat lepas buat panjang suara boleh sebab ada alif. Tu faedah. Tapi alif tidak mempunyai makna, bukan makna tasniyah menunjuk tas dua, bukan alif ganti daripada nun nak mukuat, bukan. Semata-mata alif, tapi ada faedah. Dia masuk dia ada faedah, boleh panjang suara boleh. Itu dia panggil alif itlaq. Makamuna, tidak tersusuk ia. Ia Zaid. Kita kena nafi lagi akan kumun. Nafi akan tersusuk. Jangan kata arak tu duk tersusuk, jangan kata. Ketika jirim yang bergerak itu diam duk tersusuk. Jangan. Itu bukan. Tengok kipas tu tak ada pasal. Gerak. Pas dia kipas duk mana? Duk susuk itu. Tu kamu. Dak. Nafi. Kita tolak itu dulu. Tak boleh nak kata tersusuk. Ni hak dia pula ni. Ni tanya batas fikah ada dia. Pas mana gerak dia? Duk susuk dalam tu. Dak. Itu hak kita tanya betul dak. Makamuna, kita kena menafikan tersusuk. Pas jalan macam mana? Kita kena tengok pula. Qauluhu makamuna dalam nazim kata wa qaulu, ni kata musannaf tadi. Wa qauluhu qaulu ba'dihim galik. Kata ba'dihim dalam laguan syair tadi makamuna tu ialah raddun. Nak tolak kan li qaulihim. Banyak kali dah raddun takwil dengan isim fa'il lah. Nak menolak liqaulihim akan kata mereka itu falasifah. Falasifah kata la nusallimu adamal arabi. Sini pun kena kedai mudah yang munasabah adamakumunil arab. Ambil masdar kamunat. Kami tak jam, kami tak terima katanya akan tidak tersusuk Arab. Kami tak terima. Hak kami naknya ketika jirim dia bergerak diam tersusuk padanya. Ketika jirim tu yang bergerak diam tersusuk padanya. Air laut duk gerak geruk tak ada berhenti-henti. Diam dia tu duk susuk dalamnya. Pas kalau tak nak tahu nak dia tu baik duk nusuk. Kita bawa boleh steamboat nak letak di darat. Mata tu baik sungguh. Senyap. Duk susuk ada tu baik. Buah dia. Kita tak nampak lalu tu kita nak tolak. Tak terima kita. Demikianlah yang diam gerak duk susuk. Kita kata. Tu. Nak tolak perkataan mereka itu kata kami tidak taslim kan tidak tersusuk arak dia kata. Sebab apa boleh kami la nusallimu li jawazi annahu kamuna fil jirmi. Kerana boleh jadi dia kata.
bahwasanya arak itu kamuna. Bila buat alih telak apa rupa kamuna. Bahwasanya arak tu tersusuk ia fil jirmi pada jirim. Tersusuk pada jirim. Dia kata. Tak kala itu. Dia kata lagi. Fatumkinu fatamkunu. Maka munayakmunu. Tu betulkah huruf tu. Fatamkunul harakatu. Jadi betulkah fatamkun. Fatakmunu. Ya silap huruf, silap tulis. Kaf dulu baru mim. Fatakmunul harakatu ni tafri' di atas kata dia li jawazi annahu kamuna fil jirmi. Tak kala kata arak ni boleh jadi tersusuk di dalam jirim. Fatakmunul harakatu, maka tersusuk oleh gerak fil jirmi pada jirim mana? Iza sakana, pada ketika diam ia jirim masalan. Tuak misal itu gerak dia, pahak lain sepatu, maka tersusuk putih di dalam jirim yang hitam. Ketika jirim sifatnya hitam, putih dia susuk. Dan misal jelah. Tu dia. Buah-buah kayu. Tengok buah apa lagi, buah dokong, masa dia putih hijau katakan. Maka hak kuning dia susuk lagi. Dia nak tubik tika masak. Dia rasa sepatu juga kelak buah dokong ni masuk putih. Hak manis dia duk mana? Duk susuk. Di dalam buah dokong tu. Baru dia masak nu barulah tubik jengok, tubik manis. Tengok deh. Kelak apa tu belum nak pergi ke manis, tubik apa dulu? Tubik masam dulu. Apa tu? Kau jengok manis, Duk manis capur masa lagi dia kata. Jadi turut buah dia tu. Itulah dia katanya arak tu boleh tersusuk di dalam jirim. Bermaknanya gerak tersusuk dalam jirim ketika diam. Iza zarfiyah. Kita kata dak. Kita kata dak. Pas jalan balik kita macam mana? Nak dak buah orang ni, kena ada alasan. Dak semata tak boleh. Dalil ada. Wa dalilu annahu la yakmunu. Dan bermula dalil yang menunjuk. Kedai apa ayat tadilah. Wa dalilu annahu wa dalilun ala annahu la yakmunu. Dan dalil yang menunjuk atas bahawasanya arak itu la yakmunu, tidak tersusuk fil jirmi, ialah annahu bahawasanya yalzamu alaihi jam'ud diddaini. Tu dia. Lazimlah apa nama ni dalil bahawasanya lazim atas kumunihi. Nak rajak tu rajak ke arak tapi kena kedai mudah. Annahu bahwasanya kana rajak ai annakumunahu, bahwasa tersembunyi arak di dalam jirim tu. Yalzamu alaihi jam'ud diddai. Jam'u maknanya ijtima'. Karena jam'u tu makna himpun, ni dak berhimpun. Jam'u dia mutaaddi. Berhimpun. Yang maknanya yalzamu alaihi, lazimlah atas komunihi, atas tersusu arak tu, lazim oleh ijtima'ud diddain. Jam'u mana ijtima', lazim oleh berhimpun dua yang berlawan. Mana berhimpun dua berlawan? Dah gerak tu ya lawan dia nya diam. Kalau gitu gerak dan diam tu orang panggil diddain. Pada logat tak kira pada istilah lah. Istilah dia tak panggil diddain, kena hak bahasa ada baru panggil diddain. Kudrat lawan lemah. Biar dulu. Ini nak kira lughawi. Diddain lughawiyah dengan mana mutanafiai. Jadi berhimpun dua yang berlawan ni. Gerak dan diam tu dua yang berlawan ni. Pas kalaulah ketika jirim tu sedang bergerak, diam duk tersusuk pada jirim yang bergerak, orang panggil berhimpun dua yang berlawan ni. Pada jirim yang bergerak tu diam ada duk susuk di dalam, orang panggil berhimpun dua yang berlawan ni. Demikianlah di sesuatu yang berwarna putih, hitam duk tersusuk di dalamnya, itu panggil berhimpun dua yang berlawan ni. Tarik lagi. Rendah. Ketika jirim tu bersifat rendah, tinggi pun ada susuk dalam tu. Dia panggil berhimpun dua yang berlawan ni.
Ini sebab kita kata makamuna, sebab tu kita menafikan. Orang kata duk susuk tak betul. Tak betul tak? Ketika jirim bersifat dengan gerak, diam tidak. Demikian sebaliknya. Ketika jirim tu bersifat dengan warna putih, hitam tidak ada dan warna-warna lain. Hanya datang yang mana Allah Ta'ala menjadi silih berganti. Itu dia. Kalau sekiranya tersusuk sebagaimana dakwa kamu, lazim atasnya oleh berhimpun dua yang berlawanan. Maka berhimpun dua berlawanan tak nanti kami, kamu pun kata batil. Wa huwa batilun, dan iaitu jam'ud diddain. Berhimpun dua yang berlawanan itu batilun, ai mustahilun. Tu dia. Habis. Wa qawluhu man fakka raddul liqaulihim. Beralih. Ini yang kelima. Ini hubung kat dengan jirin lah pula. Saat ni kita dah berkecek tentang arak. Yang pertama sekali kita kena dapat, kita kena tahu, kita kena ada perasaan kata dijirim itu sabit suatu yang lebih, jadi panggil kata arak. Kerana tidak ada satu jirim pun yang sunyi langsung daripada arak, daripada sifat-sifat. Mesti sabit sifat padanya. Itu kita isbatkan zaid alal jirmi. Yang kedua, zaid saat itu mesti dianya tak berdiri dengan sendirinya. Kerana yang berdiri dengan sendiri itu jirim, bukan sifat. Dua. Yang ketiganya, zaid saat ni, arak atau sifat saat ni tu tidak berpindah dari satu jirim ke satu jirim lain. Kerana kalau berpindah, membawa kepada berdiri dengan sendiri. Yang ketiga, yang keempat, tidak tersembunyi, tidak tersusuk jirim arak di dalam jirim. Kalau tersusuk arak dalam jirim, tersusuknya diam dalam jirim yang bergerak, membawa kepada berhimpun dua yang berlawanan. Maka berhimpun dua yang berlawanan itu mustahil, tak diterima oleh akal. Habis. Kemudian itulah, kalau itu menunjukkan bahawa ada arak. Di jirim tu ada arak. Kita kata ada tak ada mudah. Menunjuk kata ada arak ataupun sabit arak di jirim. Maka arak tu kita nak hukum baru ke qadim. Kira arak dulu. Arak hak kata sabit di jirim dah. Nak hukum baru ke qadim. Ada pun sifat tu ada baru, ada qadim. Kalau arak ya tak ada hak qadim. Ingat molek. Kalau sifat tu tak boleh nak hukum baru selalu, tak boleh. Sifat Tuhan qadim. Kalau sifat zat Tuhan qadim, kerana zat yang qadim, sifat yang qadim. Sifat bagi zat. Tu dia. Zat Allah yang qadim. Segala sifat zat Allah qadim semua. Lain pada sifat apa? Sifat apa? Bukan sifat zat. Sifat bagi buat. Bila buat tu baru, maka sifat dia tu pun barulah. Baik. Kalau gitu, manakala zat qadim, segala sifatnya qadim. Sebab tu sifat ni dia umum. Sifat ni ada kalanya yang qadim, ada kalanya baru. Tapi bila sebut arak, tidak ada malaikat baru. Tu kata umum khusus sikit deh. Arak tu khusus daripada sifat sikit. Sebut kata arak baru. Ni tak kala kita kata jirim ada padanya arak. Maka arak tu baru ke qadim. Mesti baru. Dalilnya berubah-ubah. Tu dalil. Dalilnya berubah. Dalil kata baru ialah berubah. Tengok dari gerak ke diam, habis gerak. Tu kata berubah. Berubah, yang berubah itulah dalil besar kata baru. Sebab tu Allah Ta'ala tak terima berubah. Sebab kalau kata Allah Ta'ala tu duduk situ, duduk sini, lepas tu berpindah, turun naik. Dalam hadis kata turun, dalam ayat kata datang. Jadi bermakna tu panggil turun, naik, datang, pergi, mari. Itu orang panggil intiqal, berpindah, berubah. Tu bukan sifat zat yang qadim macam tu. Bukan sifat zat yang qadim. Kemudian
bila kita isbatkan yang lebih atas jirim dan zaid yang dikatakan arak tu ialah baru, dalilnya berubah. Bila begitu nak mai bercakap jirim pula. Wa qauluhu man fakka, dan katanya kata nazim ataupun ba'dihim seperti tadilah, man fakka tiada terhurai. Tidak terurai. Man fakka tidak terhurai, yakni sebenarnya tidak terhurai jirim darinya. Kalau gitu manfaka dia kena terpesir. Kalau macam manfuka tu zahir, manfuka ay manfakal jirmu anhu. Tidak terhurai jirim darinya. Balik jirim ni tak lepas dari. Balik jirim tak lepas dari. Tak lepas daripada segala arak. Tidak terhurai. Tak bercerai tangga. Balik jirim ni dari arak. Tak ada satu jirim pun yang sunyi daripada arak. Kalau itu baca manfuka, mula manfuka maknanya ay manfakal jirmu anhu. Raddul liqaulihim, perkataan tu ialah nak tolakkan kata orang falasifah. Dia kata la nusallimu mulazamatal jirmi lil arabi. Orang falsafah kata kami tak jom, kami tak terima kata melazimi jirim akan arak. La li ta'diyah mafu'u mulazamah. Melazim akan melazim ni kami tak terima. Melazimi jirim akan arak kami tak terima. Dengan makna jirim tak boleh sunyi daripada arak. Maksud itu. Mulazamatul jirmi lil aradi dengan makna tak sunyi, dengan makna sunyi jirim, tak sunyi jirim daripada arak ni kami tak terima. Sebab apa? Li jawazi, kerana boleh jadi, ayyan fakka, kerana boleh jadi bahawa terurai ia jirim, mana sunyi ia jirim, anhu anil arak. Boleh jadi ada jirim tidak ada arak. Kita nak cari gapo dia tak ada misal. Kita nak misal gapo jirim hak penama hak tak ada sifat langsung. Ada sejuk mana? Ada air tak sejuk tak mana? Deh. Ada sejuk, ada panas. Hingga orang dah kata tak ada sejuk sangat. Bukan napi sejuk, napi sangat. Tempat napi betul sangat. Kerana air sejuk dah? Tak ada sejuk mana? Hari sini kata tak ada panas mana. Maksudnya tak ada sejuk sangat, tak sejuk sangat, tak panas sangat. Kalau gitu bukan napi betul sejuk, napi betul sangat. Kerana sejuk ni ada sangat, tidak sangat. Itu. Napi mubalarah dia panggil. Tidak napi sifat. Di air tu ada sejuk tapi sangat tu tidak. Faham malak ni. Ni nak ke otak bijak semua lah. Akal yang cergas. Nak menghadapi dengan otak falsafah ni. Kalau gitu tak ada satu jirim pun yang boleh sunyi daripada. Tapi orang falsafahnya fikirlah mana sabit pun rambut tak ada. Yang fikir tak itu ke? Panah kepala. Fikir bukan-bukan. Dia kata jirim ni boleh sunyi daripada arak. Dia kata kita tak apa. Balik kita nyedak. Jirim tak boleh sunyi daripada arak tu. Kata-kata jirim tu manfakah. Sabit molek nak baca dalam mata tu baca manfukah. Bila kita rombak, kalau baca manfakah, zahir dhamir rajak ke Zaidun. Zaidun maqama man taqal. Inda la dhamir intaqala, klik ke Zaid. Qama klik pada Zaid, kamuna klik pada Zaid. Kalau sini baca manfakah tidak terurai ia Zaid. Walha balik jirim tak terurai dari arak. Kalau itu molek manfuka ay manfaka anhu. Dia panggil min babil hasbi wal isal. Tu mai kaedah lah. Tengok dia hurai dia ni. Li jawazi ayyan fakka anhu, karena boleh jadi bahawa terurai ia jirim anhu anil arak. Dia kata. Kita kata dak. Kita tolak. Dia kata boleh jadi terurai. Kita kata dak, tak terurai. Wa dalilu annahu la yanfakku anhu, dan bermula dalil
yang menunjuk atas bahwasanya jirim tak terurai ia anhu anil arak, ialah annahu bahwasanya pakai dhamir syan, la yuqalu jirmun, tidak diterima akal akan suatu jirim yang khalin. Tu deh, jirmun yang khalin. Khaliyun, nahu jangan terlupa. Jirmun nak apa ayat qalu khalin sifat pada jirmun. Tapi rafa' dengan dhammah muqaddarah tu, isim manquh tu. Jirmun khaliyun. Kita dak mengaji nahwu kata berat dhammah tahya tu, buah. Jadi khalin jumpa dah mati buaya khalin. La yuqalu jirmun khalin an harakatin. Tidak direti, yakni tidak diterima akal akan satu jirim yang sunyi ia daripada harakatin, sunyi daripada gerak, dan wala harakatin, sunyi daripada gerak dan tak gerak. Dia kapuh dah dua tu. Dia panggil sunyi daripada gerak dan tak gerak. Dia pakai la isim dah. La isim dah. Mai zuhir i'rab je di belakang. Seperti bila qaidain dah. Ni bila harakatin. Jala tu la isim dah tu. Bila la isim, dia jadi atas pada harakatin, jadi majrur bagi an lah. Kalau tak la isim tak boleh nak kata kepada muni la yuqalu jirmun khalin an harakatin wala harakatin an la harakatin, tak boleh. Harah ja nak gidak jahrah yang setengah pada alamat isim tu masuk arah ja. Nak kata an la harakatin tak boleh. Dia panggil la isim dengan mana ghair. Seolah-olah berkata la yuqalu jirmun khalin an harakatin wa ghairi harakatin. Itu dia. Dia panggil nakid. Tak boleh nak tak terima akal. Jiran ada bergerak tak gerak pun tak. Dia panggil sunyi. Sunyi daripada gerak, sunyi daripada tak gerak. Mana-mana gerak pun tak gerak pun tak. Bolehlah kita. Itu dia panggil sunyi daripada dua yang nakid. Tak boleh la yuqalu jirmun khalin an harakatin wala harakatin. Itu masalah. Lepas tu nak misal lagi tak? Boleh kata khalin an sukunin wala sukunin. Lupa. Jiran yang sunyi daripada diam dan tak diam. Mana diam pun tak gerak, atau diam pun tak diam pun tak. Tak boleh jadi. Sebab apa? Kerana yang ibarat belati nak make nakid lah. Kerana yang tak kata gini, jirmun khalin an harakatin wa sukunin, mudah faham sikit. Tak, yang nak ambil nakid dia. Kerana gerak, nakid dia tak gerak. Diam, nakid dia tak diam. Putih, nakid dia tak putih. Apa masalah tak putih tu berapa kira pula. Masalah. Sebab apa boleh la yuqalu? Listihalati irtifa'in naqidaini. Kerana tertegah fil aqli. Kerana tertegah pada akal oleh terangkat dua naqid. Dak kedua kita panggil. Gerak dak, tak gerak pun dak. Gerak tu naqid dia tak gerak. Ada naqid dia tak ada. Tak ada tu maksudnya kata tak ada, tak ada. Salbi maksudnya kata tak ada. Kalau gitu, sebab itulah kena kata jirim itu tak bercerai ia, mana tak sunyi ia daripada arak. Maka arak tu kita misalnya gapo seperti diam. Apabila tak sunyi, kalau tak dia gak gerak, tak gerak gak dia. Sunyi semua. Mana gerak pun tak gerak pun tak. Diam pun tak diam pun tak. Tak terima akal. Listihalati irtifa'in naqidain. Kerana tertegah pada akal terakak dua naqid. Terakak dua naqid kita panggil dak kedua. Gerak, naqid dia tak gerak. Jadi dak kedua. Diam, naqid dia tak diam. Dak kedua. Tak terima akal. Habis. Wa qawluhu la udma qadimin.